Cepat. Cepat, komen. Ada orang tak ni dekat ruangan live saya ni? Ada? Anda nak melabur waktu tinggi ke waktu rendah? Ada tak? Macam tak ada orang komen je ni. Amirul Shah Zakaria, market rendah. Azimah Jamaluddin, masuk dari bawah 10M, harga rendah. Mutalib Sam, market rendah. Terbaik. So, siapa yang faham ni, dia sedang belajar tentang waktu timing untuk membeli ataupun waktu timing untuk kita masuk melabur. Itulah benda yang saya nak sampaikan kepada anda dan bagaimana cara untuk kita membuat keuntungan dalam pasaran saham, sama ada kita lakukan sendiri ataupun kita melakukan melalui private mandate ni. Yang penting timing kita kena betul. Saya nak tunjuk anda satu contoh lah. Saya Google tak nampak sangat, tak apa. Saya Google dekat Google. Anda boleh Google juga. Kalau anda search TNB Berhad Price. TNB Berhad Price. Maksudnya tenaga Nasional Berhad. Sekarang harga dia adalah RM9.89. RM9.89. Dan kalau saya tengok dalam market chart 5 tahun yang lepas, saya ada nampak kaunter saham tenaga ni pada tahun 2018 harga dia mencecah RM16. Harga TNB RM16. Sekarang RM9. Jatuh lebih kurang RM6. Dah jatuh daripada RM6, daripada RM16 kepada sekarang RM9.89. So, kalau anda nak melabur, sepatutnya anda melabur masa harga RM16 ke masa melabur pada harga RM9? Kalau ikut logik. Dan kalau kita tengok kat Malaysia, kita masih lagi tak bayar bil elektrik kepada TNB? Kita masih pakai elektrik tak? Ada tak risiko TNB stop ke, ganti dengan company lain ke? Most probably tidak kan. Tapi apa yang nak saya sampaikan adalah, ini adalah company blue chips. Counter-counter yang ada dalam blue chips yang kita boleh melabur dalam blue chips. Kalau contoh kita ambil dalam private mandate blue chips, harga-harga counter dalam blue chip pun turun, dah jadi murah. Dan bukankah itu peluang? Of course, turun boleh turun lagi. Tetapi kita tak tahu adakah akan turun lagi. Tetapi yang penting kita nak beli ketika waktu dia murah. Itulah timing yang lebih sesuai untuk kita masuk melabur. So secara ringkasnya adalah, timing ni adalah rahsia macam mana untuk kita melabur dan menjana keuntungan yang lebih banyak dalam pasaran saham. Waktu kita pasaran saham bearish, ada strateginya. Ketika pasaran saham bullish, ada juga strateginya. Jadi that's why strategi sekarang adalah yang saya lihat sesuai adalah bagaimana kita boleh diversify pelaburan kita dan dalam masa yang sama kita sabar menunggu recovery berlaku daripada paras yang bawah rendah sekarang ni sehingga ke paras yang lebih tinggi mungkin dalam masa beberapa tahun mendatang. Jadi itulah perkara yang saya rasa ingin saya kongsikan kepada anda. Dan jangan risaukan tentang profit. Berapakah performance ataupun keuntungan. Itu adalah sesuatu yang subjektif dalam dunia pelaburan. Tak ada siapa-siapa boleh jamin akan boleh buat untung berapa banyak pada masa akan datang. Jadi untuk tanya berapa expected return, itu adalah sesuatu soalan yang sukar untuk dijawab. Tetapi apa yang kita boleh buat adalah, adakah kita masuk melabur pada waktu yang tepat ataupun tidak. Itu kita still boleh kawal. Itu kita still masih boleh pilih. Alright, dan kalau kita memahami situasi sekarang, kita berada di waktu yang bottom, waktu yang bearish, mungkin itu adalah peluang untuk kita menjana keuntungan daripada pelaburan yang kita lakukan. Sama ada pelaburan saham yang kita buat sendiri ataupun private mandate yang kita lakukan di private mandate lah. Kita buat pelaburan di private mandate. Azimah Jamaluddin, TNB syarikat kukuh TNM, counter blue chip. Ya betul, sebab tu ada private mandate blue chip.
salah satu contoh kaunter TNB. Tapi ada 30 kaunter total. So fund manager akan pilih kaunter yang terbaik lah dalam blue chip counters tersebut. Dia akan pilih antara 30 kaunter tu. Kalau kita nak beli lebih banyak kaunter, kita kena masuk lebih banyak modal lah. Kalau kita masuk dalam RM10,000 je, RM10,000 je, mungkin dia beli satu atau dua kaunter sahaja untuk kita. Tapi kalau kita nak beli banyak kaunter ataupun nak beli dengan pemilikan yang lebih banyak, kita kena masuk modal lagi besar lah. Mungkin RM20,000, RM30,000. Tapi tak apa, kita boleh bermula dengan modal initial RM10,000. Lepas tu kita scale up lah, modal tu tambah sikit. Ada modal lebih sikit, kita top up lagi. Itu benda yang kita boleh buat dalam pelaburan yang ada sekarang. Okay? So saya harap bila saya jawab soalan ini, saya harap ianya memberi pencerahan kepada anda yang bertanya tentang berapakah expected return dalam pelaburan melalui private mandate, which is saya rasa itu tak perlu ditanya. Okay, sebab the truth adalah boleh untung besar, boleh untung sikit, boleh rugi juga. So memang ada risiko boleh rugi juga, sama macam kita buat sendiri. Okay, jadi that's why jangan risau pasal untung. Yang penting kita ikhtiar untuk melakukan pelaburan yang ada. Yang penting kita masuk melabur dalam medium pelaburan yang sah di sisi Undang-Undang Malaysia dan juga patuh syariah. Itulah perkara yang lebih penting untuk kita mencari dalam usaha kita melabur. Alright, dan kalau kita selesa melabur melalui private mandate, kita boleh fokus, kita boleh increase lagi capacity kita in terms of modal. Okay, dan hopefully kita mendapat keuntungan lah, dan kita kena ada jangka masa panjang lah, jangan short term lah, sebab pelaburan ni memang mengambil masa. Okay, jadi yang penting kita masuk melabur pada waktu yang lebih tepat. Okay, alright. Muhammad Nuruddin, modal 10k next tu boleh top up minimum berapa coach? Saya tak pasti, mungkin RM10,000 juga kot. Okay. Zuraida Ismail, baik beli sendiri je TNB tu, tunggu harga naik macam 5 tahun lepas. Boleh juga. Kalau anda nak buat sendiri pun boleh juga. Okay, private mandate ni bagi orang yang tak ada masa nak monitor, nak buat sendiri. Okay, so akan ada license fund manager yang tolong manage lah untuk anda lah. Okay. Sebab tu saya kata multiple sources of investment. Pelaburan yang kita buat sendiri, teruskan buat. Okay, tetapi ada juga pelaburan yang kita berikan kepada private mandate. Okay, macam saya share sebelum ni, kita nak buat multiple sources of investment. Okay, dan kita nak tambah lagi sumber pelaburan kita. Dan kalau boleh, kita nak buat pelaburan yang kita tak payah fikir. Kita tak payah sibuk-sibuk fikir bagaimana nak buat keputusan, nak beli counter apa. Sebab kita nak serahkan tugas yang berat tersebut kepada seseorang yang layak dan juga seseorang yang profesional dan berlesen. Itulah ideanya private mandate. Okay? Dan private mandate ni sebelum ni dia ada dekat Malaysia, tapi ramai orang tak tahu sebab mandate ataupun tugas fund manager ni dia banyak manage high net worth client. Maksudnya macam dalam bank kan, bank ada senarai top 20 lah high net worth individuals yang dia punya salary ni mungkin RM100,000 ke atas sebulan, okay, RM200,000 ke atas sebulan. High net worth client ni mereka ada list dia. Jadi fund manager akan bantu manage this high net worth client sahaja. Okay, dia tak akan layan orang retail investor macam kita ni. Okay, sebab biasanya retail investor macam kita ni ada modal yang terhad. Okay. Tetapi bermula tahun 2021 ni, saya melihat fund manager mula memberi peluang kepada retail investor untuk melabur juga menggunakan servis private mandate ni. Sebab tu saya kata bermula tahun 2021 ni terlalu banyak peluang pelaburan yang sah di sisi undang-undang dan juga patuh syariah yang ada. Kalau kita tak rembat, rugilah. Kita tak rembat sebab kita tak tahu. Tapi kalau kita dah tahu, tapi kita tak rembat peluang tu, sama rugi jugalah. So maksudnya macam tu. Okay, jadi that's why saya nak berkongsi dengan anda, at least kalau orang cakap, saya tak tahu pun boleh melabur dalam private mandate, saya tak tahu pun boleh melabur dekat situ, dekat sini, saya tak tahu pun ada pelaburan yang patuh syariah, yang sah di sisi undang-undang. So kurang-kurangnya saya dah jawab lah, saya ada buat sharing, tapi awak tak nak dengar.
Itu dah dia, okey. Dan ataupun anda dengar tapi anda tak nak mencuba melabur dan sebagainya. Okey. Jadi saya rasa itulah perkara yang ingin saya sampaikan. Okay, Azman Jaafar, betul memberi inspirasi tuan, the right time. Okay, right. So, terima kasih banyak kepada anda yang menonton sesi live saya pada malam ni. InsyaAllah, kalau tak ada aral, saya akan live lagi pada hari esok pukul 9:30 malam. Okay, kalau tak ada masalah, saya akan live. Dan kita buat sharing lagi lah tentang private mandate ni. Kalau anda ada soalan, saya akan jawab soalan anda secara live. Okay, dan hopefully dia membuka minda anda tentang peluang pelaburan melalui private mandate. Okay? Dan jangan lupa untuk follow saya dalam Telegram channel Invest For Me. Okay? Dalam Telegram tersebut kita akan maklumkanlah kalau ada live ke apa ke, kita akan share dekat situ. Jadi anda masuk dekat dalam Telegram channel Invest For Me. Okay, saya ada berikan link dekat ruangan live caption ni. So anda boleh join dan percuma sahaja, dan make sure anda berada dalam circle kami Invest For Me untuk dapatkan info lanjut bagaimana caranya untuk anda lebih tahu tentang peluang pelaburan melalui private mandate. Okay, so next step, apa next step selepas sesi live? Okay, pastikan anda daftar untuk Autopilot Investment Webinar yang akan diadakan pada hari Sabtu ni, 21 Ogos 2021. Saya akan present dan saya akan kongsikan anda demo macam mana nak daftar untuk pelaburan private mandate. Siapa yang nak tahu lebih lanjut, nak tekan kat mana, nanti saya tunjukkan. Okay, dan lepas tu saya akan juga berikan anda tips, okay, macam mana nak melabur, sama ada melalui private melalui cash ataupun menggunakan duit KWSP. Alright, dan juga kita akan belajar juga tentang mindset. Apakah mindset? Tadi saya dah cerita tentang timing. Okay, dan nanti ada 4 lagi perkara lah yang saya akan total mindset berjaya dalam pelaburan dalam private mandate. Apakah mindset yang kita perlu ada, dan kalau anda betul-betul follow this mindset, insya-Allah pelaburan melalui private mandate akan membuahkan hasil untuk anda. Okay, dan itulah perkara yang kita nak buat dalam program Invest For Me. Okay, dan kita nak membantu anda untuk diversify pelaburan anda di Malaysia, insya-Allah. Okay, alright. So terima kasih banyak kepada anda yang menonton secara live pada malam ni. Okay, minta maaf kalau saya ada terkasar bahasa, tergurau kasar ke dan sebagainya. Okay, so saya harap perkongsian saya ni bermanfaat, dan kalau anda rasa bermanfaat, tolong bantu saya klik button share. Klik satu share pun boleh. Kalau lebih baik, kalau boleh share 5 ke wall Facebook anda, ke grup-grup yang anda join. Ambil link, copy, share dekat WhatsApp group family anda atau di mana-mana sahajalah. Okay, dan kepada yang belum mendaftar untuk Autopilot Investment Webinar, pastikan anda daftar. Komen nak daftar, nanti tim saya Cik Airin akan hubungi anda, dan anda boleh berhubung dengan Cik Airin melalui WhatsApp untuk info lanjut, dan pastikan anda tidak terlepas untuk hadiri sesi Autopilot Investment Webinar pertama saya untuk tahun 2021 ni, dan insya-Allah saya akan berikan yang terbaik, okay, supaya anda nampak jelas apa yang anda boleh buat bermula tahun 2021 untuk lebih berjaya lagi 5 tahun ke 10 tahun mendatang dari segi kewangan peribadi anda. Okay, so saya rasa itu saja. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan. Kita jumpa lagi esok malam. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan salam hormat. Saya Nizam Malik dari Invest For Me. You are TNM, you are the next millionaire. Jom kita create multiple sources of investment melalui program-program private mandate, dan juga follow Invest For Me. Jumpa lagi dan bye-bye.